merangsang folikel. Ini semua adalah FSH. So kita dah tahu dah. Manakala Y adalah LH. LH bukan saja dekat sini, tetapi dekat sini juga. Dia berkembang lagi dekat sini. Okey, sekarang ni soalan dia, okey sebelum tu kita dah tahu dah FSH. Okey, satu lagi. Ini color ni. Tak ada. Okey. Kita tahu bila folikel ni berkembang, dia akan merembeskan hormon. Okey, merembeskan hormon. Hormon apa? Folikel hormon apa? Estrogen. Folikel hormon apa? Hormon estrogen. So kita kan nampak yang naik. Nah, yang naik ini adalah estrogen. Okey. Kemudian corpus luteum. Dia juga merembeskan hormon. Hormon apa? Hormon apa? Hormon apa? Progesteron. Progesteron. Dia bukan saja merembeskan hormon progesteron tetapi juga estrogen. Tetapi dia utama dia progesteron utamanya progesteron. Sebab itu naik hormon dia naik ni. Hormonnya naik sedikit. Okey, dia cakap apakah kesan terhadap perkembangan ovum sekiranya hormon X tidak mencukupi? X tu FSH. So kita kenalkan dulu X adalah FSH. Lepas tu kita dah tahu X tu adalah FSH, maka dia akan merangsang apa sepatutnya? Merangsang perkembangan folikel. Okey. Tetapi oleh kerana X tak mencukupi, maka perkembangan folikel akan terjejas. Perkembangan folikel terjejas. Okey, bila perkembangan folikel terjejas, ada tak folikel sekunda, folikel folikel graph, ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada. Cikgu rasa macam cikgu cakap seorang. Hello? Alia, Umaira? Ya, cikgu. Cikgu soalannya. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah FSH. Fungsi FSH merangsang perkembangan folikel. So kalau X tak cukup, folikel tak ada, terjejas. Bila folikel terjejas, folikel tak ada, ovulasi. Macam itulah cikgu tanya. Jadi kita namakan hormon FSH merangsang perkembangan folikel yang baru sepatutnya. Apa nama hormon X tu? So, jika kekurangan hormon X, tiada folikel baru yang boleh berkembang. Maksudnya tak ada folikel graph tak ada. Okey. Okey, aras FSH rendah dalam darah, tiada perkembangan folikel dan folikel graph tidak terbentuk.
cakap tadi, perkembangan folikel tak ada ni. So folikel growth pun tak terbentuk. Kita cakap folikel spunda tak terbentuk pun boleh, folikel growth tak terbentuk pun boleh. Kemudian, oleh kerana folikel ini membebaskan estrogen, maka kurang estrogen dirembeskan. Kuranglah estrogen dirembeskan. Okey, bila kelenjar pituitary pun tidak atau kurang dirangsang untuk merembeskan LH. Okey, kemudian tiada ovulasi berlaku. Okey, ini mana color cikgu ni kat sini? Petunjuk yang tak ada pula tiba-tiba. Okey, ini yang kita cakap tadi. Dia FSH. FSH hormon perangsang folikel primer bertukar berkembang dari folikel spunda berkembang menjadi folikel graph. Betul. Okey. Bila FSH tak adalah spunda, tak adalah folikel graph. Okey, kemudian oleh kerana folikel ini merembeskan apa? Dia merembeskan estrogen. Dia merembeskan apa? Estrogen. So makin besar dia, makin banyaklah estrogen. Okey. Ingat, kelenjar pituitary ada dua hormon iaitu FSH dengan LH. Okey. Bila estrogennya, bila dia tak berkembang, maka estrogen dia menjadi rendah. Menjadi rendah. Okey, bila rendah, dia tidak boleh merangsang ni. Tak boleh. Tak dapat merangsang perembesan hormon LH. Maka ovulasi tadi tak dapat berlaku. Ni sepatutnya ada berlaku ovulasi kan. Ovulasi tak berlaku. Sebab aras estrogen rendah, menyebabkan kelenjar pituitary tidak dapat merangsang hormon perlutinan. Kemudian bila LH tak ada, maka ovulasi tidak barulah estrogen akan tinggi. Kalau ni semua tak terjejak, so estrogen akan tinggi, estrogen yang tinggi akan merangsang. Dalam darah barulah ovulasi berlaku. Baru berlaku. Okey. Faham tak? Hello? Line tak clear ke? Cikgu tak dengar awak respon pun. Line clear tak clear ni? Macam macam Cikgu punya suara sangkut-sangkut. tu lah jok tak ni. Line saya. Kita matikan di angin dah. Internet dia dah agaknya tak bagus. Okey, ini dia. Kena ingat mula-mula FSH satu LH. Ini akan rangsang ovulasi. Nanti ovulasi sambung lagi. Ovulasi progesteron. Progesteron yang tinggi akan mendekat ni, dua-dua. Dia akan rencat, asid negatif. Okey, yang settle tadi.
Okey. Darah sensitif yang rendah, tiada perkembangan folikel dan folikel bentuk. Kurang estrogen dirembeskan oleh ovari, maka kelenjar pituitari tidak dapat merangsang, tidak dirangsang untuk merembeskan cukup LH. Maka tiada ovulasi berlaku. Bila tiada ovulasi berlaku, tiadalah oosit funda dibebaskan. Okey. Kemudian terangkan ketidakseimbangan hormon P, hormon Y. Hormon P adalah hormon estrogen, manakala hormon Y adalah hormon LH. Okey. Ni tengok, hormon P adalah untuk memulih dan membaiki tisu endometrium serta merangsang penebalan endometrium. Sebab apa maksud penebalan dinding endometrium ini adalah pertambahan apa tahu? Pertambahan kapilari darah. Salah satu dia. Okey, jadinya kalau hormon P estrogen apa kesannya kalau tak seimbang, kalau kurang, kita cakap dulu apa fungsinya. Hormon P ialah hormon estrogen, memulih dan membaik pulih tisu endometrium serta merangsang penebalan endometrium. Okey. Hormon P pula. Apa nama hormon P? Hormon P ialah hormon P juga menyebabkan lebih banyak hormon Y dirembeskan. Hormon P juga menyebabkan lebih banyak hormon Y dirembeskan. Ingat tak cikgu cakap tadi? Iaitu kelenjar pituitari, dia akan rembeskan dua hormon iaitu FSH dan juga LH. FSH menyebabkan folikel primer akan bertukar menjadi folikel sekunder. Kemudian dia akan jadi folikel graft. Okey. Folikel graft ni makin banyak saiz dia, makin tinggilah estrogen dia. So estrogen dia makin banyak. Kalau ini mungkin 2, yang ini mungkin 1, ini banyak. Estrogen ni untuk apa? Untuk kalau tinggi dia akan rangsang. Ni tinggi. Kalau tinggi dia akan rangsang kelenjar pituitari membebaskan LH. Tapi kalau dia rendah, dia akan tidak merangsang kelenjar pituitari. Ini bagian LH rendah. Okey. So tadi kita cakap fungsi P tadi. Itu adalah untuk membaik pulih, repair dinding endometrium. Ada satu lagi, dia kepekatan estrogen yang tinggi akan menyebabkan lebih banyak kelenjar pituitari merembeskan LH. Okey. Ketidakseimbangan kedua-dua hormon ini boleh menyebabkan ovulasi tidak berlaku dan tisu endometrium tidak menebal. Okey. Kenapa? Okey, bila dia, saya katalah dia rendah kat sini. Okey, bila estrogen rendah, maka LH juga akan rendah. Bila estrogen rendah, LH akan rendah. Bila LH rendah, ovulasi tak berlaku. Kalau untuk LH tak berlaku. Kalau untuk estrogen pula, endometrium tak dibaik pulih, tidak penebal. Maka endometrium tak tebal. Itu dia. Sekejap,
Okey, dia kata huraikan perkaitan antara struktur T dan aras hormon T dan aras hormon Q. Dari hari ke-16 hingga ke-24. 16 hingga 24. Dia nak struktur. Struktur T dan juga hormon T. Kita dah tahu dah ni, corpus luteum. Apa corpus luteum buat? Ia akan menyebabkan perembesan hormon progesteron dan juga estrogen. Okey. Progesteron untuk pregnant, pengekalan penebalan dinding endometrium. Okey, kita dah tahu dah. Kalau struktur ni corpus luteum, bermakna yang ini adalah hormonnya progesteron. Dia cakap huraikan perkaitan antara struktur T dengan aras P. Okey, jadi cakaplah P tu apa? Struktur T ni apa? T ialah corpus luteum. Okey, T adalah corpus luteum. Corpus luteum ni berkembang daripada sel folikel yang selepas berlakunya ovulasi, maka saiz corpus luteum akan bertambah besar. Okay. Apabila saiz corpus luteum bertambah besar, menyebabkan aras hormon Q akan meningkat. Sebab apa? Sebab corpus luteum itulah yang memberikan hormon progesteron. Okey, dari hari ke-16 hingga ke-24, corpus luteum merembeskan hormon progesteron dan juga estrogen. Itu yang saya cakap tadi. Dia mesti, bila kita buat corpus luteum, dia ada dua hormon. Progesteron dan juga estrogen. Okey. Okey, kemudian dia tengok pada hari ke-24. 24 hingga 28. Jika tak ada persenyawaan, saiz corpus luteum akan merosot. Okey, apabila saiz corpus luteum merosot, maka hormon progesteron dan juga hormon estrogen akan merosot. Okey. Okey, ni cik dah cakap dah Okey, kita terus pada topik kita tadi, ulang kaji untuk kita akhir. Okey, termasuk pula peranan hormon dalam kehamilan dan juga keguguran. Corpus luteum terus menghasilkan estrogen dan progesteron selama 3 hingga 4 bulan selepas kelahiran. Selepas kehamilan. Okay, kita tahu bila kita pregnant dia maknanya progesteron lah. Sebenarnya dua-dua progesteron, pregnant. Jangan lupa ini dihasilkan oleh corpus luteum. Okey. Corpus dia akan membebaskan hormon progesteron dan estrogen juga selama sampai 4 bulan sehingga 3 hingga 4 bulan. Okey. Selepas kehamilan. Selepas itu, corpus luteum akan merosot dan penghasilan estrogen dan progesteron dihasilkan oleh plasenta.
Okey. Jadi sama jugalah progesteron plasenta. Jadi corpus luteum. Ni plasenta. So plasenta progesteron. Okey. Tetapi apakah nama hormon yang menyebabkan corpus luteum ni boleh kekal? Dia boleh kekal selama 4 bulan. Boleh kekal membebaskan hormon progesteron dan estrogen selama 4 bulan tu apa? Ada satu hormon namanya hormon HCG. Hormon HCG ini akan merangsang plasenta. Ni plasenta ni. Dia akan rangsang plasenta. Hormon, bismillah. Plasenta akan merembeskan hormon HCG. Hormon HCG ni akan pergi dekat corpus luteum. Supaya corpus luteum ni tetap membebaskan progesteron dan juga estrogen. Itu dia. Okay. Kemudian barulah selepas 4 bulan, plasenta dia akan mengambil alih fungsi corpus luteum. Sebab ketika 4 bulan, corpus luteum dah merosot. Peranan hormon dalam kehamilan dan keguguran, progesteron merencat perembesan FSH dan LH. Kalau kita ingat tadi, kelenjar pituitary, ini je lah. Kelenjar pituitary dirembeskan FSH dan LH. Folikel jadi folikel graph lah senang folikel graph dia ada hormon estrogen. Estrogen dia tinggi. Estrogen tinggi dia akan rangsang LH. Menyebabkan proses ovulasi. Apa tu ovulasi? Folikel graph ni akan berkembang, akan membebaskan oksid sunda, hasilkanlah corpus luteum. Okey, so corpus luteum akan merembeskan progesteron. Progesteron ni akan merencat, kita buat negatif lah. Negatif. Tadi merangsang positif. Oleh itu, sekitar head dan ovulasi tidak berlaku sepanjang tempoh kehamilan. Buat apa nak ada proses nak hasilkan oosit sekunda? Buat apa nak hasilkan oosit sekunda? Sebab nanti kalau ada oosit sekunda, nanti jadi baby. Kalau ada persenyawaan berlaku, maka Allah tu Maha Kaya, dia blok ni. Bila progesteron tinggi, dia akan rencat kedua-dua ni, FSH dan LH. So, bila FSH direncat, tak ada folikel baru terbentuk. Tak adalah ovulasi akan berlaku. Tetapi dalam keadaan macam ini, masih ada lagi masih ada berlaku keajaiban. Allah nak tunjukkan keajaiban. Ada satu kes di mana mana nak cerita? Ni cerita orang putih lah. Cerita orang putih. Dia melakukan hubungan seks dengan dengan lelaki lain, dapat anak. Dia pregnant. Dalam tempoh masa dia mengandung tu, dia jadinya dia dapat anak yang berusia dalam perut dia berbeza-beza umur. Dan 2 lah anak, tapi tempohnya berbeza. So, dia bersalin, tak lama kemudian dia bersalin lagi. Ada anak lain yang keluar. Itu pernah juga cikgu baca artikelnya. Sepatutnya ketika bila ada saja kehamilan, maka progesteron yang tinggi ini akan merencat FSH dan juga LH. Maka tidak akan ada folikel baru terbentuk, tidak akan ada ovulasi berlaku. Maka sepatutnya tidak ada oosit sekunda dilepaskan. Tapi benda-benda macam ni Allah Maha Kaya, dia nak tunjukkan juga boleh berlaku.
Okey. Okey, ini dia. Peran kehamilan dan keguguran. Ketidakseimbangan arah hormon progesteron dan arah estrogen boleh mengakibatkan keguguran. Cikgu dah cakap dah, pregnant progesteron. Kalau progesteron kurang, maka akan menyebab estrogen yang rendah akan menyebabkan keguguran berlaku. Okey. Sindrom Prader. Prader adalah gejala sebelum kehamilan alami antara tak semua orang macam itu ada Akibat ketidakseimbangan aras estrogen dan progesteron dalam kita. Okey. Sindrom Prader adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan progesteron dan tak lari dari. Okey. Satu lagi adalah sindrom putus head atau menopause. Menopause. Putus head berlaku dalam lingkungan 46 hingga 50 apabila ovulasi dan head berhenti secara semula jadi. Peningkatan usia menyebabkan estrogen dan progesteron kurang dirembes akibat kurangnya pengaruh FSH dan juga LH. Bila kita dah tua, maka teritori kita kuranglah merembeskan FSH dan juga LH. Okey, bila kurang FSH dengan LH, kuranglah progesteron dan kuranglah juga estrogen. Sebab FSH dia akan hasilkan folikel akan hasilkan estrogen. Ovulasi juga menyebabkan penghasilan corpus luteum. Corpus luteum akan merembeskan progesteron. Okey. Maka bila ni tak ada berlaku, maka head pun tak berlaku. Okey, apa dia sindrom menopause? Ni lah. Anxiety lah, depression, headache, libido lah, septic dan insomnia, susah nak apa ni namanya, nak tidur lah macam-macam, osteoporosis. Sebab apa? Sebab kenapa osteoporosis? Kita dah belajar sebab hello, senyap je. Sebab apa? Metabolisme kalsium dikawal oleh estrogen. Ada. Okey, pada peringkat ini ovari berhenti menghasilkan ovum, individu tersebut tidak lagi upaya menghasilkan zuriat. Okey, dah habis dah tentang tu, kita masuk kepada perkembangan fetus manusia. Okey, persenyawaan. Persenyawaan berlaku apabila salah satu daripada berjuta-juta sperma berjaya menembusi oosit punca dalam tube falopio. Kita dah belajar dah tube falopio tempat berlakunya persenyawaan. Ini diikuti oleh perubahan pada membran oosit punca yang menghalang penembusan sperma yang lain. Okay, kalau kita tengok, kita dah belajar dah sperma, dia ada leher dia yang banyak mitokondria tu yang di dalam itu. Ni leher ni ada mitokondria, ni ada nukleusnya dan depan ni ada akrosom. Dalam akrosom ni ada enzim. Enzim ni yang akan menghidrolisiskan membran oosit punca. Okey. Seterusnya berlaku apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum. Apa berlaku bila dia melekat pada membran membran ovum, bukan membran ovum, membran oosit punca. Okey, maka nanti enzim ni akan menghidrolisiskan. Maka kepala sperma ni boleh masuk. Okey, satu je yang boleh masuk. Kenapa satu je yang boleh masuk? Kerana immediately apabila satu kepala sperma masuk, dia terus membina satu namanya membran. Membran persenyawaan. Maknanya satu masuk dia terus seal. Seal, tak boleh masuk lagi. Okey, maka bila kepala sperma ni satu masuk,
Yang penting kat sini oosit spooner yang kat sini akan melengkapkan metafasa 1 tu terus kepada telofasa 2, telofasa 2 terus untuk menghasilkan ovum. Sebab selagi tidak berlakunya kepala sperma masuk dekat oosit spooner, maka oosit spooner tidak akan melengkapkan proses meiosis-nya. Okey, barulah hasilkan ovum. Bila ovum dah terbentuk, barulah sperma ni, nukleus sperma bersenyawa dengan nukleus ovum. Perkembangan awal embrio hingga penempelan. Semasa menuruni tube fallopian ke uterus zigot, semasa menuruni tube fallopian, zigot berulang kali membahagi secara mitosis. Tadi zigot satu je. Satu saja. Okey. 8, 16 Okey. Pembahagian sel yang pertama membentuk embrio 2 sel, kemudian 6 sel. Okey, ini dinamakan morula. Ini dinamakan morula. So lepas zigot, dia akan jadi morula. Kemudian morula berkembang menjadi blastocista. Selepas blastocista, dia menempel pada endometrium. Mula dia zigot, satu sel, membagi secara mitosis, dia jadi morula. Morula ni biasanya dia tak ada rongga, dia padat. Maksudnya dia bulat di situ tapi dalamnya ada sel banyak-banyak. Okey. Bila dia blastocista. Okey, bila blastocista dia dah ada macam berongga sikit. Dia ada berongga sikit. Okey. Dengan blastocista ni dah dia boleh menempel. Dia boleh menempel pada dinding endometrium. Proses ini dinamakan penempelan. Dan blastocista kemudian akan berkembang menjadi, bila dah menempel tu dia berkembang menjadi embrio. Kemudian dia akan berkembang lagi membentuk fetus. Fetus ni organ dah bila dah baru pada bayi. Okey. Ini semua mitosis. Mitosis. Ini gambar dia. Oosit belum disenyawa. Dibebaskan daripada ovari ni, bermakna sini proses ovulasi. Okey, kemudian kat sini banyak sperma. Satu je kepala sperma yang berjaya masuk. Bila satu kepala sperma berjaya masuk, dia membina membran bersenyawaan sel. Kemudian barulah oosit spooner melengkapkan meiosis 2, menghasilkan ovum. Bila dah ada ovum, barulah boleh bersenyawa. Boleh bersenyawa. Bersenyawa hasilkan zigot. Kemudian dia akan membahagi, membentuk 2, 4, 6, 16. Itu kemudian dia dipanggil morula. Morula tu dia tak ada rongga dalam dia. Dia jasad padat gitu sel. Kemudian dia membentuk blastocista. Blastocista ni dah ada rongga dalam dia. Ada rongga. Kemudian dia macam ada jari boleh terbenam masuk dalam endometrium. Dia macam pacat boleh hook gitu. Okey, kemudian peranan hormon gonadotropin, chorion manusia. Gonadotropin, chorion manusia. Okey. Kalau kita tengok, gonadotropin juga dirembeskan oleh hypothalamus. Kita belajar dah. Hypothalamus juga hasilkan hypothalamus. Tapi dia bukan HCG. Hypothalamus. Dia gonadotropin je. Gonadotropin. Dia rembeskan gonadotropin sebab gonadotropin dia akan rangsang untuk rembeskan FSH. Okey.
Peranan gonadotropin. Kita juga menghasilkan hormon gonadotropin semasa kehamilan. Aras hormon ini meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah setiap kali ganda setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. Okey. Plasenta dihasilkan HCG. Okey, apa ni plasentanya? Okey. Ya, apa hormon HCG memastikan korpus luteum terus berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron hingga umur 4 bulan kandungan. Hormon ini dia boleh dikesan dalam air kencing ibu hamil. Tu nak buat urine pregnant test kan. So hormon ni lah yang sebenarnya yang dikesan. Kalau ada maknanya adalah 2 jalur tu. Peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus. Plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Itu plasenta. Plasenta dihubungkan oleh fetus oleh tali pusat yang mempunyai salur darah untuk mengangkut bahan masuk dan keluar dari fetus. Okey, tali pusat. Vena tali mengangkut darah yang kaya dengan oksigen. Dia terbalik. Macam dia ni tali jantung juga lah. Okey. Kalau jantung terbalik. Arteri sepatutnya bawa darah bawa oksigen, tapi untuk arteri pulmonary membawa darah apa? Terdi oksigen kan? Macam itulah. So, sepatutnya arteri tali pusat membawa darah yang kaya dengan oksigen kan? Betul tak? Ni vena tali pusat yang mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien pertumbuhan. Arteri mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea dari fetus ke plasenta. Okey. Kita tengok salur darah fetus kat situ Kat sini ada salur darah fetus. So bila kita sebut plasenta adalah kombinasi antara endometrium, dinding rahim dengan salur darah fetus. Dia tak bercantum. Ini dia. Ini tali pusatnya. Tali pusat. Arteri dia membawa darah terdi oksigen. Vena pula membawa darah beroksigen dan juga bahan-bahan keperluan. Okey. Kepentingan plasenta adalah tapak pertukaran bahan antara fetus dan juga ibu, plasenta ni. So P ni untuk pertukaran bahan. Antara fetus dan ibu. Lagi apa fungsi dia? Okey, nak cerita pertukaran bahan ni. Jadi glukosa, asam amino, hormon, oksigen meresap masuk dari darah ibu ke dalam kapilari darah. Dari darah ibu ke dalam kapilari darah fetus. Okay. Apa lagi? Karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen pula disingkirkan dari ke dalam darah ibu. Itu dia. Jadi, kita terangkan, jelaskan sikit. Okey. Perlukan darah kita kadang-kadang bahas. Okey. Kepentingan plasenta bertindak sebagai organ endokrin yang merembeskan hormon. Dia merembeskan hormon apa? Hormon progesteron dan juga selepas apa? Estrogen selepas 4 bulan selepas kehamilan umur dia 4 bulan. Okey. Kemudian plasenta juga dia merembeskan hormon. Tadi ingat tak? Hormon HCG. Hormon HCG akan merangsang korpus luteum supaya tetap membebaskan progesteron dan estrogen pada kandungan
ovulation dan tidak merendeskan progesteron lagi. Plasenta mengandungi populasium yang menghasilkan progesteron dan estrogen yang diperlukan untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus. Kepentingan plasenta lagi pertukaran bahan, dengan plasenta yang lain, lapisan membran tersebut dapat menghalang bahan seperti dadah atau ubat alkohol ke arah asap rokok yang diambil oleh ibu. Maksudnya plasenta tu masih membenarkanlah virus pun ada juga yang lain. Virus HIV dapat menembusi plasenta dan peredaran darah lalu menjejaskan perkembangan fetus. HIV boleh, alkohol pun boleh, nanti dadah pun boleh. Kalau anaknya penagih, anaknya boleh jadi penagih. Sebab dah dari dalam kandungan dia terdedah pada dadah tersebut. Okey, pembentukan kembar. Proses pembentukan kembar. Anak kembar merujuk pada dua atau lebih orang anak yang lahir melalui satu kehamilan. Dapat dua jenis anak kembar iaitu kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey. Ini kembar seiras. Apabila satu sperma bersenyawa dengan zigot, kemudian membagi dua. Kat sini embrio membagi dua. Kemudian dapatlah satu plasenta. Tadi di satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Okey, kita tengok kembar seiras. Seiras maknanya satu sperma, satu ovum. Apa lagi? Satu plasenta. Okey, kemudian apa? Hasilkan satu zigot, Kemudian apa lagi? Satu jantina, sama jantina. Sama rupa paras, sama rupa paras. Okey tu, ataupun sama fenotip. Sama genotip. Banyak. Okey dah. Kembar tak seiras. Iaitu dua sperma mensenyawakan dua ovum hasilkan dua embrio yang terhasil berlainan. Okey. Ibu nak ingatkan sekali kalau kembar siam juga semua dia. Okey, tengok kembar seiras dan kembar tak seiras. Hasil satu ovum dengan satu sperma membentuk satu zigot. Yang ni kembar zigot. Satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Setiap fetus mempunyai plasenta sendiri. Kandungan adalah sama mereka terpilih genetik tak sama kerana dua zigot yang berlainan. Jantinanya sama juga mungkin berbeza. Kembar seiras. Apabila embrio dan kembar seiras berlaku secara tidak lengkap, dia bahagi tapi tak lengkap. Walaupun dua fetus terbentuk daripada embrio, namun ada bahagian fetus mereka yang dada, abdomen dan juga punggung. Lazimnya kembar seiras akan berfungsi satu atau dua organ. Susah untuk operate. Okey, pembentukan kembar seiras. Siam. Kembar kehidupan pasangan kembar agak sukar kerana mereka juga tidak mempunyai masa untuk bersendirian. Pergerakan mereka juga terbatas disebabkan oleh keadaan fizikal mereka. Okey, pembentukan kembar seiras siam. Kebanyakan kembar siam mati sebelum dilahirkan yang pendek selepas dilahirkan. Kembar siam mungkin dapat dipisahkan dari pembentukan. Kejayaan pembedahan bergantung kepada bahagian yang melekat dan juga organ dalaman yang difungsi. Okey, isu kesihatan berkaitan dengan sistem. Sebelum tu ada nak
Tak ada cikgu. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Tanya tak? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, sebelum kita masuk tu kita ulang kembali iaitu lepas zigot dia akan jadi morula jadi blastocista jadi embryo jadi fetus. Fetus bila jadi fetus bila semua organ dah lengkap. Okey, penempelan apa yang menempel? Yang menempel adalah blastocista. Blastocista. Kemudian kita ada komponen placenta. Apa fungsi placenta? Placenta adalah untuk menghasilkan hormon progesteron dan juga hormon estrogen sebelum 4 bulan. Placenta akan supaya pasang komposisium untuk membebaskan terus. Okey, placenta juga sebagai tempat pertukaran bahan. Apa yang kita? Itu apa? Impusan seperti oksigen juga. Okey. Dari segi monoksida lagi apa? Urea dia akan disingkirkan. Okey. Masa kita tengok terus kembali kepada kembar siam dah. Kembar siam maknanya dia kembar seiras. Isu berkaitan sistem pembiakan. Kemandulan. Kemandulan berlaku apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk menghasilkan anak. Keadaan ini mungkin berpunca daripada suami atau isteri atau kedua-duanya mandul. Punca kemandulan lelaki. Tidak menghasilkan sperma. Ada air mani tapi bila tengok bawah mikroskop tak ada sperma. Okey. Kualiti sperma rendah atau yang mungkin kepalanya 2, kepala ekornya 2 ke atau tak ada ekor. Tak boleh, kalau tak ada ekor tak boleh nak berenang. Mati pucuk. Okey, ni mati pucuk. So tidak boleh melakukan hubungan seks. Bila spermanya kurang. Bilangan sperma kurang. Sperma nak kena ada banyak. 300 juta. Baru boleh berjaya untuk sampai ke oosit punca. Ketidakseimbangan hormon. Hormon apa? Hormon testosteron. Sperma ni kurang juga sebab hormon testosteron. Okey, kalau kita ingat ni untuk lelaki, FSH juga terlibat dalam spermatogenesis. Ingat tak? Dia FSH campur dengan testosteron, dia akan merangsang proses spermatogenesis. Jadinya kalau bilangan sperma pun kurang, spermatogenesis pun kurang, spermatogenesis akan LH stimulasi untuk membentukkan komposisium. Dia untuk merangsang penghasilan testosteron. Yang kemudian testosteron ni akan merangsang spermatogenesis. Jadi betul lah gitu ketidakseimbangan hormon. Sebab tu salah satunya mungkin dengan rawatan hormon terapi. Okey, punca kemandulan pada perempuan. Ovari tidak menghasilkan oosit punca. Ada kan orang perempuan yang dilahirkan tanpa ovari, perempuan dilahirkan tanpa rahim, ada kan? Okey. Kalau kita dengar, kalau dulu-dulu kita jarang dengar. Tapi sebab ada internet ni macam-macam kita boleh tahu. Yang uterusnya tak normal. Tube fallopiannya tersumbat, kita dah belajar tu tube fallopian tersumbat kan. Kalau ada parut, ada luka, dia tersumbat. Ketumbuhan dalam uterus. Kalau ketumbuhan dalam uterus nanti tak bolehlah nak apa tu? Nak menempel tu penempelan tidak akan berlaku. Okey, ketidakseimbangan hormon.
ketidakseimbangan hormon kat sini. Perlukan apa tu? Perlukan progesteron, perlukan estrogen. Itu saja untuk kita hari ini. Kita belajar untuk sampai daripada apa? Kita belajar daripada organ seks lelaki dengan perempuan. Kemudian kita ada belajar tentang spermatogenesis dan juga oogenesis. Okey, yang ada sperm. Sperm. Kalau perempuan punya sperm. Okey, itu. Kemudian barulah kita pergi pada masuk tentang hormon. Hormon apa? So tadi untuk lelaki kita ada FSH dan juga testosteron dan juga LH yang merangsang proses spermatogenesis. Kalau perempuan pula kita akan ada FSH, LH, estrogen dan juga progesteron yang akan merangsang oogenesis dan juga yang terlibat dalam sakit. Okey, kemudian kita lihat tentang hormon itu, barulah kita akan tahu apa itu kitarhid, iaitu pertama kelenjar pituitary. Sebelum kelenjar pituitary, hypothalamus. Hypothalamus dia akan hasilkan gonadotropin. Gonadotropin akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan FSH. So kelenjar pituitary merembeskan dua hormon, iaitu FSH dan LH. FSH nama pun follicle. So dia merangsang follicle hasilkan estrogen. Estrogen tinggi dia akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan LH. Ovulasi berlaku, kemudian oosit sekunder terkeluar dan follicle graph akan bertukar menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan membebaskan progesteron. Ingat progesteron yang tinggi akan merencut FSH dan LH. Okey. Kemudian kita kena tahu apa fungsi FSH, apa fungsi estrogen, apa fungsi progesteron. Okey. Apa lagi? Kemudian selepas persenyawaan berlakunya persenyawaan antara sperma dengan ovum tu kan. Macam mana dia nak berlaku persenyawaan? Mestilah sperma berenang ke arah oosit sekunder, kemudian kepala sperma ada akrosom, dia rembeskan enzim, hidrolisiskan membran ovum. So, bila kepala sperma dah masuk dekat oosit sekunder, maka oosit sekunder akan melengkapkan meiosis 2, melengkapkan meosisnya, menghasilkan ovum, barulah senyawa. Okay, bila dia masuk je kepala, sperma masuk akan membina satu membran persenyawaan. So halang sperma-sperma yang lain daripada masuk. Okey, kemudian akan digigas secara mitosis, membazis secara mitosis berkembang menjadi motor, kemudian jadi blastocista. Blastocista tu dia akan mencengkam, menempel pada dinding uterus. Itu namanya proses penempelan. Okey, kemudian dia jadi fetus. Fetus tu bila organ dia dah lengkap, kemudian bila dilahirkan kita panggil dia bayi. Okey, bila dia menempel akan wujudlah satu struktur namanya placenta. Placenta adalah gabungan dinding uterus itu dengan tadi blastocista tadi. Blastocista tadi. Okey, maknanya anak punya lah. Kemudian kita ada hubungan tali pusat, iaitu vena tali pusat dengan arteri tali pusat. Kita balik sikit. So arteri membawa darah pergi oksigen yang mengandungi karbon dioksida banyak, urea banyak untuk disingkirkan. Manakala vena tali pusat pula membawa darah oksigen untuk pertumbuhan. Okay, pertama pada kehamilan dia akan mengeluarkan
hormon HCG ni buat, dia akan rangsang korpus luteum supaya terus mengembangkan progesteron dan estrogen. Okey. Selepas 4 bulan pula, dia sendiri akan menggantikan korpus luteum, memerembeskan progesteron dan juga estrogen. Kemudian tugas dia berikutnya adalah sebagai bahan pertukaran, pertukaran bahan. Satu lagi adalah untuk menghalang bahan-bahan daripada masuk ke dalam bayi. Okey, itu dah placenta. Okey, kemudian kita belajar pula tentang kembar seiras dengan kembar tak seiras. Kembar seiras, genotipnya sama, fenotipnya sama. Manakala tak seiras, genotip tak sama, fenotip pun tak sama. Okey, kemudian kalau kembar seiras, 1 sperma 1 ovum. Kalau kembar tak seiras, 2 sperma 2 ovum akan hasilkan 2 zigot yang berlainan. Kembar siam adalah kembar seiras. Semua dia bercantum di bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, kemandulan pula boleh sebab lelaki, boleh sebab perempuan. Kalau perempuan dengan lelaki ada satu persamaan, iaitu apa dia? Iaitu ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon. Kalau perempuan ada 4, kalau lelaki ada 3 hormon. Okey. Kemudian kalau lelaki dikaitkan dengan spermanya lah. Spermanya tak sihat, spermanya kurang, mati pucuk lah, vas deferensnya tersumbat ke. Okey. Ada lagi satu tadi cikgu baca adalah di mana dia ada sperma tau, tetapi kepala spermanya tak ada akrosom. Maka dia bila kepala sperma tak ada akrosom, dia tak boleh membuat menghidrolisiskan membran ovum. Tetapi itu boleh juga untuk rawatan. Dia ada nama dia rawatannya, di mana doktor akan tolong masukkan kepala sperma masuk dekat ovum. Tapi mestilah pakai alat yang halus tu. Okey. Itu dia. Kembar seiras dah habis. Okey, tadi kemandulan pun dah habis. Kalau perempuan dikaitkan dengan itulah, tak boleh hasilkan oosit funda, tak ada ovari, tube fallopian tersumbat, normal. Okey, itu dia. Okey, ada soalan? Kita dah bincang ni. Dah selesaikan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kita berhenti awal sikit hari ni. Okey, jangan lupa siapkan latihan semua, tugasan. Okey, cikgu minta maaf. Di atas tangan. Terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Cikgu ada meeting ni. Hari ni cikgu ada awal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup baca 3 Ista dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.